Okey, so jadi kita cuba discuss berkenaan dengan, populasi dan persempelan dalam kajian kualitatif, Rasanya Dr. Mus dah sentuh sikit-sikitlah, berkenaan dengan kajian ni apa ni, populasi dan persempelan. Yelah, biasanya dia akan sebut antara dua prosedur, dua kaedah persempelan, yang biasa kita jumpa, iaitu kaedah persempelan rawak dan juga kaedah persempelan tidak rawak. Rasanya pun Dr. Mus ada sebut perkara tu. Cuma kita cuba nak tengok macam mana kaedah persempelan ini daripada perspektif kajian kualitatif. Kajian kualitatif. Harap-harap bila kita discuss tu kita nampaklah apa kaedah persempelan yang sesuai dengan kajian kita. Alright, cuba saya share dulu saya punya slide ni. Sekejap ya. Okey, dalam apa tu? Dalam e-learning tu saya dah masukkan recording kelas kita pada 16 Disember last week tu. Dan hari ini kita cuba tengok populasi dan persempelan. Harap saya boleh share sedikit dengan you all sampling ni. Now, ini apa tu persempelan dalam kajian kualitatif ya. Okey, since dia punya tujuan dalam kajian kualitatif itu untuk melihat secara mendalam in-depth exploration of central phenomenon. Maknanya kita nak cuba explore secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus kajian. Jadi biasanya bila kita nak meneroka secara mendalam, then kita kata kita memilih. Biasanya kita akan menggunakan kaedah persempelan bertujuan ataupun sometimes defined as convenient sampling. Itu yang biasa kita gunakan dalam kajian kualitatif. So, bila kita nak meneroka secara mendalam, maknanya kita nak explore pengalaman setiap individu yang terlibat ataupun yang involved dalam permasalahan yang menjadi fokus kajian tu. So, kita akan teroka mereka, secara detail, secara terperinci macam mana dia melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Contoh kalau macam kita ingin mengkaji tentang apa nama tu, pengetua cemerlang. Katalah kita nak study tentang pengetua cemerlang. So, bila kita kata pengetua cemerlang, so kita cuba nak explore apa nama tu, ciri-ciri sebenar yang membolehkan individu-individu berkenaan diberikan anugerah sebagai pengetua cemerlang. So mungkin itu ada karakteristik tertentu yang ingin kita ketahui dalam memahami permasalahan berkaitan dengan pengetua cemerlang ini. Ini contohlah pengetua cemerlang. Kalau kita nak tengok kes-kes yang lain ataupun perkara-perkara yang lain ataupun isu-isu yang lain, pun perkara yang sama kita perlu fikirkan, iaitu memilih secara bertujuan, iaitu itu yang dikata purposefully or intentionally, bertujuan untuk memilih individu ataupun sites ataupun kawasan kajian. Itu dalam konteks kajian kualitatif. Jadi dalam kajian kualitatif ini jaranglah maknanya kita membuat persampelan itu secara rawak. Maknanya bila secara rawak ni tujuan untuk kita menggunakan prosedur persampelan secara rawak ini biasanya kita nak pilih
sekumpulan individu, sekumpulan individu dalam jumlah yang besar. Ini pun sama, saya rasa Dr. Mus ada discuss berkenaan dengan proses persampelan, pemilihan sampel dalam kajian kuantitatif. Yang mana bila kita nak menentukan, katakanlah kita nak menggunakan kaedah persampelan rawak ini, peringkat pertama kita kena tetapkan ataupun tentukan berapa ramai yang kita nak pilih. Berapa ramai yang kita nak pilih, kerana nature ataupun sifat kajian kuantitatif itu adalah ingin melihat sesuatu permasalahan secara konsensus, secara konsensus. Jadi lagi ramai yang dipilih lebih baik, sebab kalau katakanlah dalam kelas ada 11 orang, secara konsensus kalau semua kata setuju, maknanya secara konsensus semua setuju, tak ada bangkangan, tak ada isu. Tetapi kalau katakanlah ada yang tak setuju, daripada 11 orang dalam kelas itu ada yang tak setuju. Tetapi majoriti, katakanlah dalam 9 orang ataupun 8 orang bersetuju, itu yang dipanggil konsensus. Secara konsensus, 80% bersetuju. Itu sebab lagi ramai, lagi baik. Sebab itu, bila kita kata ramai, dalam pemilihan ataupun penetapan berapa ramai itu, biasanya kita menggunakan jadual penentuan sampel yang biasa digunakan melalui jadual Cratchy and Morgan. Cratchy and Morgan tu, dia dah tetapkan ataupun dia dah cadangkan berapa ramai yang boleh dipilih. Katakanlah apa nama tu, populasinya itu 500 orang. So daripada 500 orang itu berapa ramai yang boleh dipilih. Itu saya rasa sudah dijelaskan oleh Dr. Mus. Kalau you boleh tengok dekat sini, nanti saya semak kat sini. Okay, and sekejap lambat pula internetnya. Okay, kita cuba tengok yang ada ni lah. Okey, ini yang saya sebut tadilah, yang saya sebut jadual penentuan sampel Cratchy Morgan, Cratchy Morgan ni yang saya sebutkan tadi. Cratchy dan Morgan tu, kalau katakanlah pada peringkat yang pertama kita nak tentukan berapa ramai yang kita perlukan untuk digunakan dalam kajian kita. Katakanlah tadi saya sebut 500. So berdasarkan cadangan jadual yang diberikan oleh Cratchy dan Morgan ini, so daripada 500 kita boleh mengambil sekitar 217. So maknanya 217 itu sudah dikirakan sebagai mewakili total populasi 500 orang tu. Jadi kita boleh buat dua pilihan, sama ada kita nak ambil 500 ataupun dengan menggunakan kaedah persampelan, iaitu dengan memilih 217. Ini dari segi saiz, jumlah orang. Jadi bila kita dah set berapa orang, 217 ini kepada pemilihan. Bila kita dah set katalah 217, so barulah kita fikirkan apa kaedah yang apa nama tu yang ingin kita gunakan, Alright, yang ingin kita gunakan dalam kajian kita. So itu sebab bila kita kata
tadi kita dah tetapkan 217 and then kita memilih mereka daripada 500 orang itu untuk mencari 217 orang. Itu yang digunakan kaedah persampelan secara rawak. Rawak you tahu kan, rawak maknanya peluang untuk terpilih sebagai sampel kajian terbuka kepada semua orang. Semua orang mempunyai peluang untuk dipilih. So, jadi untuk mendapatkan 217, itulah yang datangnya pelbagai prosedur dalam kaedah persampelan secara rawak. Ada yang secara strata, ada yang secara rawak mudah, macam-macam jenis rawak. Itu ingat baliklah. Itu dalam kebanyakan kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif. Maknanya tadi yang saya kata untuk tujuan melihat secara konsensus. Sedangkan dalam kajian kualitatif, bukan untuk melihat konsensus, tetapi ingin melihat secara mendalam bagaimana mereka melalui pengalaman berkenaan. Sebagai contoh, katakanlah pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang. Kita ingin mengkaji tentang pelajar-pelajar cemerlang di sekolah. Katakanlah ada pelajar-pelajar cemerlang. How do we define pelajar cemerlang? Kalau kita define pelajar cemerlang itu sebagai katakanlah pelajar yang mendapat 6A dan ke atas. 6A dan ke atas. So itu sebagai kumpulan pelajar yang ingin kita kaji. Ingin kita kaji. Jadi sesiapa saja yang dapat 6A dan ke atas itu termasuk dalam kita punya skop kajian. So, jadi kita pilihlah, katakanlah kita nak dalam hal memilih ni pun kadang-kadang kita pun memikirkan beberapa variasi. Contohnya 6A, 7A, 8A, 9A. Of course kita ambil yang standard lah, 9A. Kalau katakanlah 6A, 7A, 8A, 9A. Alright, katakanlah kita ada 4 variasi dekat sini. Okay. Ada 6A, ada 7A, ada 8A, ada 9A. Yang lebih tu tak payahlah. Katalah kita tak mau fokus kepada yang itu. Kadang-kadang ada yang ambil 14, sampai 16, sampai 20. Yang itu dah tak termasuk dalam skop kajian, katakan ya. Jadi kita cadang, alright. Kalau macam ni maknanya, okay, saya ambil 6A 2 orang. 7A 2 orang, 8A 2 orang, 9A 2 orang. So itu yang kita kata tadi, purposeful sampling ataupun convenient sampling. Jadi kalau at least bila kita explore 6A, 7A, 8A, 9A, dengan pilih 2, kita ada 8 orang. Jadi daripada 8 orang ini at least kita dah dapat perspektif daripada 4 kategori pelajar cemerlang. Iaitu 6A, 7A, 8A, 9A. Itulah dia proses macam mana kita memilih secara bertujuan dia punya sampel kajian yang kita laksanakan. Okay, alright. Sampai situ ada yang nak tanya? Doktor, maksudnya purpose sampling ni tak perlu pakai Crabtree and Morgan ke? Itulah. Dan jadual Crabtree and Morgan tu, Crabtree and Morgan tu dia mencadangkan berapa ramai yang perlu digunakan, right? Berapa ramai yang perlu digunakan. Jadi itu sebab kalau ingat balik kajian proses persampelan dan populasi dan persampelan dalam kajian kuantitatif, so cuba ingat balik yang itu. Kenapa kita guna Crabtree and Morgan? Crabtree and Morgan tu kan tadi yang saya kata, dia mencadangkan. Kalau 500 orang, you ambil 217. 217 orang. You nak ambil lebih pun tak ada masalah, tetapi itu dicadangkan. Jadi dalam proses pemilihan ni, kalau you tengok jadual Crabtree Morgan ni, dia ada 2 jumlah yang berbeza. 2 jumlah cadangan yang berbeza. Kalau you tengok dari segi probability 0.01 ataupun 0.05 berdasarkan kepada probability 99% ataupun probability 95%. Ini saya rasa sudah juga dibincangkan. Nanti you tinggal refresh. Now, makna 99% probability dan juga ataupun 95% probability. Itu ada 2 keadaan. Kalau 99% probability di sini maknanya
jumlah yang diambil itu semakin hampir dikatakan mewakili. Alright, semakin hampir mewakili 500 orang. Kalau kita guna yang 95%, maknanya dia punya semakin hampirnya tu agak jauh sedikit. 99% dengan 95%, you tahu kan? Kita kata 99% genuine. Maknanya hampir genuine kan? 95% genuine. Dah jauh sikit. Itu dia punya makna dia. Jadi bahasa mudahnya macam tu. Kadang-kadang you nak faham 99%, 95% tu macam susah. Tapi kalau kita kata dari segi ketulinan barang, 99% barang ni 100% genuine. 99% genuine. Kalau kemudian you tengok lagi barang lain, okay, ini 95% genuine. Semakin jauh kan dari segi genuinity tu. Right, genuinity. So the same thing dalam penentuan sampel ni dengan menggunakan Cauchy-Morgan ni. Cauchy-Morgan ni ingat dia cuma membantu kita menentukan saiz ataupun jumlah. Itu saja. Dia cuma cadangkan pemilihannya berdasarkan berapa orang. Okay. Kalau you tengok table dia yang sebenar, dia ada dua. Satu 99%, satu 95%. Untuk mencapai 99%, jumlahnya lebih besar. Kalau sini, katalah contoh yang dicadangkan 217 ini, mungkin dia menggunakan probability 95%. Okay, 95%. Tapi kalau you tengok cadangan dia tu, kalau menggunakan 99%, jumlahnya makin besar. Bukan 2017, mungkin dia akan pergi kepada 270, 280. Itu beza dia lah, makna dia. Jadi kalau you tanya, tak boleh guna Cauchy-Morgan, you kena tengok fungsi Cauchy-Morgan punya jadual tu. Okay, dia nak menentukan size. Sebab tu dia kata determining sample size. Bukan nak pilih siapa. Pilih siapa itu dah lain cerita. Pilih siapa, kita kena tengok pula dalam perspektif kaedah pemilihan sampel. Itu kena faham kat situ. Dia ada dua stage kat situ. Satu menentukan size, satu lagi menentukan siapa yang kita nak pilih. Daripada 217 tu, okey, sekarang you dah dapat 217. You nak pilih siapa? Right? Dia tak ada cadangkan pun macam mana nak pilih. Cuma dia cadangkan berapa ramai. Jadi kita kena tengok pula kaedah persampelan. Itu datangnya sampelan rawak, rawak berserata, rawak mudah dan sebagainya. Jadi kalau dalam kajian kualitatif ini, you tengok dia punya nature. Kalau saya kata tadi nature dia apa? Nak melihat in depth. Dia tak tanya konsensus. Kenapa kita kata konsensus? Kerana konsensus ni dia nak tengok berapa ramai. Jadi dia tak tanya macam tu. Ingat balik, kajian kualitatif ini adalah in-depth exploration. Ingin meneroka secara mendalam. Bukan cari konsensus berapa ramai. Itu bezanya dengan kuantitatif. Jadi, kalau kita nak guna jadual ni, kalau kita contoh kita nak guna jadual ni, nak jadual ni, kita bukan nak cari konsensus. Okay, kita bukan nak cari konsensus. Sebab kita nak explore individu tu secara mendalam. Seorang. Itu sebab tadi saya kata. Contoh tadi pelajar cemerlang. Okay, pelajar cemerlang. Okay, saya tengok ada, katalah saya set 6. 6 ni kategori sebagai cemerlang. Okay, 6, 7, 8, 9. Ada 4 kategori kecemerlangan itu. Alright, kalau macam tu saya ambil 2 daripada 6, 2 daripada 7, 2 daripada 8, 2 daripada 9. Jadi you tak payah fikir, you tak payah guna sample size tu. Sample size tu sebab dia cerita dia bukan nak mencari konsensus. Sebab saya nak study individu tu. Kalau yang tadi you tak nak study individu. Yang kuantitatif tu you bukan nak study secara individu secara seorang. You nak tengok secara konsensus. Berapa ramai. Sebab itu dia punya cerita dalam kajian kuantitatif dia melihat kepada berapa ramai iaitu konsensus. Sedangkan yang kualitatif dia melihat kepada individu secara seorang demi seorang secara khusus kerana kita tahu pengalaman orang ni berbeza-beza. Okay?
Itu sebab saya kata dia bukan tak boleh guna, boleh guna. Tetapi kita bukan nak mencari konsensus. Kita nak study tentang pengalaman setiap individu. Right? Setiap individu. Itu dia dikata, apa nama tu, dalam pemilihan sampel kajian kualitatif. Ini yang dicadangkan lah. Dia kata 95%, 99%. Ni yang tadi yang saya sebut. Bila kita kata keyakinan kita mengatakan bahawa jumlah yang kita pilih tadi 217 tu, maknanya kita 95% yakin. Dia punya confidence level dia 95% yakin bahawa 217 ini sudah memadai dan mewakili 500 orang. Tapi kalau kita guna yang ini 99%, right? 99%. Ini yang saya kata, saya yakin 99%. Biasanya dalam statistik sini kita tak boleh nak kata 100%. Sebab 1% tu adalah untuk margin for error lah. Manusia ni mana ada sempurna kan. Jadi kita tak boleh nak kata 100%. Dalam statistik kita tak boleh sebut 100%. Kerana mengambil kira manusia ni tak sempurna. Ini dia yang saya sebutkan. Kalau you perhatikan tadi yang saya sebut, 500, kalau dia punya margin of error kita kata 5%, you tengok 5%. Okay. Tadi 217 kan? 217. Jadi bila you nak tengok margin of error lagi kecil, dia tengok jadi jumlah ni. 475. Sama juga kalau you tengok dalam ni kan, apa nama tu, 99% keyakinan tu, you tengok tadi. Ini 217. Ini dah jadi 285. Itulah dia contoh, contoh yang boleh difikirkan kalau itu kajian kuantitatif. Nah, balik kepada sini. Jadi kalau you tanya saya, boleh tak guna tu? Bukan masalah boleh tak boleh. Sebab tujuan jadual tu berbeza. Berbanding dengan kajian, apa nama tu, persampelan dalam kajian kualitatif. Itu dia punya beza dia lah. Okay, boleh faham macam tu? Now. Boleh doktor. Okay, sebab tu dia kata convenience. Pemilihan persampelan secara selesa. Pemilihan sampel secara bertujuan. Right? Maknanya kita secara bertujuan. Tujuannya apa? Untuk kita tetapkanlah tujuannya tadi. Macam tadi saya kata, saya nak tengok pelajar-pelajar cemerlang daripada 6A dan ke atas. Jadi kenapa pilih 6A, 7A, 8A, 9A? Kerana you sebutkanlah 6A ni, 7A ni, 8A ni, kenapa. You tinggal sebutkan. Sebab tu dia kata purposeful ataupun convenient sampling. Okay. Nah, ini beberapa contoh lah. Beberapa contoh dalam melakukan persampelan dalam kajian kualitatif. Okay. You akan tengok dalam beberapa contoh ni, tidak ada isu berkaitan dengan penggunaan jadual penentuan saiz sampel, penentuan saiz sampel. Sebab dia punya idea dia very simple, iaitu persampelan secara bertujuan. Jadi dalam kajian kualitatif, proses kita memilih sampel itu, tujuan yang pertama tadi ialah kita ingin meneroka setiap individu. Okay. Itu kena faham betul-betul lah, setiap individu. Jadi pengalaman setiap individu itu akan digunakan ataupun diambil kira sebagai data kajian. Sebab itulah dia kajian kualitatif yang pada kelas yang lepas tu saya dah sebut perbezaan antara kuantitatif dan kualitatif. Okay. So saya cuma sebutkan beberapa yang ini. Mungkin you boleh baca. Ini pun ada dalam situ nanti. Mungkin saya boleh ambil satu lah. Katalah ni. Okay. Ini yang paling menarik lah. Ni snowball. Tahu snowball kan? Snowball tu bola salji tu.
Jadi dia golek-golek makin lama makin besar kan. Biasanya kadang-kadang kita membuat kajian ni, kita tak tahu siapa kita punya sampel. Kita punya sampel. Yang kita tahu mungkin kawan satu dua orang yang dekat dengan kita. Katalah contohnya macam apa nama, nak mengkaji tentang apa nama, pengalaman sebagai ini apa dia panggil penyeluk saku bukan apa nama, yang merampas beg naik motor tu apa, peragut. Wah, lupa nak sebut istilah dia. Katakanlah kita nak mengkaji tentang pengalaman sebagai seorang peragut. Okay, kita nak study tentang peragut. Kita cuma tahu satu dua orang saja yang pernah, mungkin secara kebetulan yang kita tahu tu dia dulu sebelum dia jadi baik, dia tu sebagai seorang peragut. Dia pernah jadi peragut. Katakanlah dia tu kerjaya dia masa dia jahat dulu, dia jadi peragut. Itu yang kita kenal. Itu satu. Jadi kita jumpa dia, kita discuss dengan dia, kita nyatakan kita sedang buat kajian berkenaan dengan pengalaman peragut ni. Dari segi dia punya cara berfikir, dari segi cara dia punya perasaan, dari segi dia punya motivation, anything yang kita nak tahu berkenaan dengan individu peragut ni. So jadi kita tanya dia dan dia kata okey, dia bersetuju, dan kita cuba explore dia. Kita tanya pengalaman dia, right? Secara detail. Bila tanya meneroka seseorang, macam kita tanya orang lah. Bila kita tanya orang, kita teroka secara detail. Kalau kita tanya, pernah tak anda ni? Pernah. Berapa kali? 4 kali. Itu kita bukan teroka secara detail. Baik kalau macam tu, baik kita guna kaedah survey. Kita buatkan soal sidik, suruh dia isi saja. Tak payah interview pun. Berapa kali meragut? 10. Ya tak. Tak ada penerokaan. Right? Jadi bila kata berapa kali apa nama tu you meragut? Dia kata 10. Okey. Boleh tak ceritakan yang pertama kali you meragut? Dia ceritalah. Baru datang eksplorasi dalam dia punya penerokaan. Jadi bila dah habis sesi penerokaan tu, okey, semua maklumat kita dah dapat, kita dah rekodkan. Okey, mungkin kita boleh tanya dia ataupun kita minta dia punya cadangan. Ada tak kawan-kawan yang dekat dengan you sekitar sini yang juga pernah menjadi peragut? Right, pernah jadi peragut. Yang boleh saya interview, saya berbual macam ni. Dia sebutkan 2-3 orang lagi. Lepas tu 2-3 orang tu kita ambil maklumat, kita pergi, kita temu bual mereka. Lepas itu perkara yang sama kita tanya, ada tak lagi? Kita explore lagi. Tadi daripada 1 jadi tambah 3 orang jadi 4. 4 ni mungkin dia dia cadangkan lagi satu nama, 1 2 3 4 jadi 8. Okey. Dah jadi 8 orang. Dia makin lama tu dia kata snowball proses pemilihan. Jadi dari segi jumlah ni dalam kajian kualitatif itu yang dia kata ada beberapa perkara yang perlu difikirkan untuk menentukan berapa ramai yang perlu diinterview ataupun diteroka. Kadang-kadang ada 2 pendekatan yang biasalah. Satu berdasarkan kita punya conveniences. Kadang-kadang kita berkait dengan masa. Buat research study 1 and 2 tu dia ada limitation 2 semester. So kita kena pastikan bahawa kita boleh complete dia punya proses pengumpulan data dan juga analisis data dalam tempoh yang kita ada. Right? Itu biasanya kita gunakan pendekatan macam tu. Okey, katakanlah saya mampu hanya 6 orang saja. Okey, 6 orang saja. Sebab kalau 6 orang ni dah ada, katalah 1 orang 1 jam setengah ataupun 2 jam sesi interview. Maknanya akan ada 12 jam sesi temu bual. And then bila saya transcribe sesi perbualan itu, jadi mungkin untuk satu transkrip tu, satu orang punya sesi interview selama 2 jam itu memerlukan saya selama katakanlah 8 jam untuk menaip semula, membuat transkrip. Jadi kalau 6 jadi sudah ada 40
6 orang tadi dengan 8 jam sudah ada 48 jam. 48 jam maknanya 2 hari. So you nak transkrip. Itu dah 8 hari, tambah lagi tadi dah berapa hari. Lepas itu you mula nak analisis transkrip tu. Berapa hari lagi you perlukan? Oh, ni mungkin makan masa 2 bulan. Itulah antara beberapa pendekatan yang ditetapkan untuk menentukan berapa ramai. Okey. Satu lagi, dia ada lagi satu pendekatan untuk menentukan berapa ramai yang kita perlukan, iaitu menggunakan konsep saturation, ketepuan. Itu kaedah ketepuan. Maknanya kita interview 2 orang, interview 3 orang, interview 4 orang. Lepas tu kita tengok dia punya pattern of responses. Okay? Pattern of responses. Tadi kita study tentang pengalaman seorang peragut kan. So kita tengok individu pertama, lepas tu kita interview yang kedua, tengok pula dia punya responses, individu yang kedua, comparekan dengan yang pertama. Oi, ada something new. Alright, teruskan lagi yang ketiga. Compare lagi, tengok ada tak? Still ada something new yang tak ada dalam satu dan dua. So yang ketiga ni ada lagi yang baru. Try yang keempat. Yang keempat ni, ada lagi something new yang tak ada pada 1, 2 dan 3. Okay, try yang kelima. Bila yang kelima, dia dah mula, itu yang dipanggil ketepuan, saturated. Bila yang kelima, dah tak banyak. Hanya sikit saja perbezaan dengan 1, 2, 3 dan 4. Okay, kita nak try lagi satu round. Ambil orang yang ke-6. Bila kita tengok yang ke-6, comparekan dengan 1, 2, 3, 4, 5 tadi ni. Compare. Tak ada perbezaan. Okay, you ada 2 option dekat situ. Tak ada perbezaan dah. Maknanya apa yang dia komen pun benda yang sama. Tak ada beza dengan orang-orang yang terdahulu. So, you ada 2 option. Satu, you stop dekat situ, okay, done. Maknanya saya hanya 6 orang. Kadang-kadang you ada masa, you kata, okay, saya nak try satu lagi. Tengok, ada tak? Sebagai untuk meningkatkan keyakinan, ada tak perbezaan? Yang ketujuh. Jadi kalau ambil lagi satu, memang betul. Sebagai pengesahan, tak ada lagi tambahan pengalaman baru yang berbeza. Then, okay, that's it. Sampailah yang ketujuh. Itu satu kaedah lagi. Tadi yang saya kata berdasarkan punya time frame. Yang kedua, berdasarkan kepada kaedah ketepuan. Itu untuk menentukan berapa ramai. Okay? Jadi, balik kepada soalan yang tadi, kalau gunakan jadual ni, okay, kalau gunakan jadual ni, memang tak boleh lah. Katakanlah tadi sampelnya, kita tak boleh nak kata populasinya sekian besar. Kalau katakanlah 500 tadi, kalau ikut jadual ni, dia cadangkan 217. You nak interview 217. Bukan masalah boleh tak boleh. Maknanya, tujuan kita interview tu sudah tak sama dengan tujuan kita memilih 217. Kalau tadi yang saya sebutkan, kalau berdasarkan ketepuan, ketepuan. Ni kerana apa? Jadual ni tak sesuai. Kalau berdasarkan pendekatan ketepuan, sampai orang yang ke-6 dah mula ada persamaan, dah tak ada maklumat baru ataupun pengalaman yang berbeza dibandingkan dengan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Lepas tu yang sampai yang ke-7 pun sama, tak ada perbezaan. Takkan kita nak teruskan sampai 217? Itu dia punya idea dia lah. So, kita stop dekat 7, that's it. Sebab, kalau kita terus yang ke-8 pun, sampailah 217, kita hanya membuang masa. Sebab, satu, maknanya kita punya proses pengumpulan data itu tidak sesuai digunakan. Tidak sesuai digunakan. Terutamanya, yang saya sebut perbezaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Yang kualitatif dia meneroka setiap individu. Okay? Bukan melihat secara konsensus. Kalau konsensus memang betul. Dia nak seberapa ramai yang boleh, yang kita mampu. Okay? Alright. So, itu berkenaan dengan persampelan tu. Persampelan tu. Ada soalan tak? Silakan.
Jadi kalau saya boleh refer kepada, ya, kejap saya balik kepada sini lah. Okey, kalau balik kepada kita punya tugasan ni, agak lambat ni. Mungkin sekitar tempat saya ni semua apa nama sedang buat kelas online. So analisis ni yang macam kita dah buat tu, formulasi masalah kajian, reka bentuk. Ini yang saya sebutkan, reka bentuk ni. Dalam menerangkan reka bentuk, saya dah sebutkan tadi, reka bentuk kajian ni. So tuan kena lepasi dalam tugasan 1 dan 2. Tengok kat sini apa permasalahannya. Bila kata reka bentuk ni apa nama dia punya cerita ni, dia punya cerita dia boleh cadangkan reka bentuk dalam dua reka bentuk. Satu katalah you nak cadang dalam tugasan 3 tu reka bentuk kajian. Satu kalau you kata reka bentuk kajian kuantitatif. So macam mana reka bentuk yang you boleh cadangkan. Kemudian 2 reka bentuk kualitatif. So macam mana reka bentuk kualitatif untuk kajian tu. So you cerita reka bentuk saja. Kalau you ingat balik reka bentuk tu ada 3 benda yang perlu dibincangkan kat situ. Sebab tu kita kata 1 hingga 2 muka surat saja. 1 dia punya pengumpulan data. 2 analisis data dan macam mana data itu dilaporkan. So 3 benda yang perlu dibincangkan dalam reka bentuk. So you boleh bagikan kat situ, you boleh cadang. Dan sekarang ni you dah tengok reka bentuk kuantitatif, you dah tengok reka bentuk kualitatif, you masukkan kat situ. 1 reka bentuk kuantitatif. So you tuliskan situ lah. Right? Kemudian 2 reka bentuk kualitatif. Okay, masukkan dekat situ. Ini yang saya kata, semua tugasan ini sangat berkait. You hasilkan kat sini, 1 reka bentuk kuantitatif, 1 reka bentuk kualitatif, dia akan masuk ke sini. Alright? Nanti you tinggal gabungkan sahaja dalam tugasan 5 dan 6. Ini yang saya cakap tadi. Digunakan dalam tempat yang berbeza-beza. Benda yang sama tapi digunakan dalam tempat yang berbeza-beza. You tengok format dia, metodologi, ini dia antara yang perlu dibincangkan, design, population and respondent, instrument and data analysis. Okay, so jadi yang tadi yang atas tu you dah buat 2 kan, reka bentuk kuantitatif, reka bentuk kualitatif. So yang reka bentuk kuantitatif, you masukkan dalam proposal kuantitatif. Reka bentuk yang kualitatif, you masukkan pula dalam proposal, brief proposal kualitatif. Benda yang sama saja. Kalau you nak ubah ayat, mungkin you ubah sikit-sikit saja. Okay? Ini sebab tu saya kata kalau pelajar dia smart, dia faham apa yang dikehendaki tugasan ni, sebenarnya tak susah sangat pun. Benda yang dia buat dalam waktu yang sama, dia boleh guna ke sini, guna ke sana, tujuannya untuk ke sini dan ke sana. Dia bukan satu tugasan yang berbeza. Tugasan 1 lain, 2 lain, 3 lain dan sebagainya. Okay. Artikel ni jangan lupa artikel ni macam tadi saya kata artikel ni. Okay, sebarang artikel yang dimaksudkan berkaitan dengan kajian dalam pendidikan. Terserah you nak guys cari apa nama artikel kualitatif yang menggunakan reka bentuk kualitatif ataupun artikel reka bentuk kuantitatif, it's fine as long artikel berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang pendidikan. Okay. Alright, ada soalan? Itulah dia sebenarnya proses pemilihan sampel. Kenapa kita perlu fikirkan dia punya prosedur tertentu supaya kita boleh laksanakan kajian kita. Ada yang nak tanya? Silakan. Doktor. Yang tugasan 5 dengan 6 ni,
Dia grouping ke personal juga, individu juga? Yang saya kata apa itu ni? Group kan? Kalau ikutkan group. Group lah. So, seorang-seorang macam mana? Sebab kita refer kepada SMA 1, 2 dan 3 kan? Jadi dalam grup tu Pilih ambil le. pilih antara 3. Discuss. Bukan, discuss. Kan group. Aha. Nanti saya finalize. Sebab saya rasa saya kata group itu hari ya. Ada saya sebut group ke? Saya rasa macam individu. Kalau dekat CI tu grup kan? Tak apa, you check balik. Nanti saya update semula. Kalau apa nama. Sebab saya rasa saya sebut individu. Tugasan itu tugasan individu. Tak apalah, nanti saya maklumkan secepatnya. Okay. Sebenarnya kalau group pun tak ada isu. Untuk menyiapkan proposal tu nanti, you discuss lah. Okay, apa benda yang kita nak tuliskan dalam proposal. Katakanlah you nak apa nama tu, gunakan yang you punya untuk proposal kuantitatif. So, pakai yang you punya. Kalau yang satu lagi, katalah 2 orang, satu lagi yang dia punya gunakan untuk proposal ringkas kualitatif. So, boleh macam tu lah. Okay, and then pembentangan ni jangan lupa macam biasalah. Dalam proposal tu kan dia ada sebut kat situ ada instrumen. Bahagian instrumen tu lah yang you cuba bangunkan. Tak adalah secara sampai complete perfect macam tu. Cuma kita cadangkan secara ringkas sajalah. Kalau instrumen cadangan tu, katalah soal selidik. Soal selidik. Untuk yang kajian kuantitatif guna soal selidik. So mungkin soal selidik you ambil lah satu contoh apa nama konstruk yang you nak kaji. Katalah berkenaan dengan prestasi pelajar. So you bangunkan prestasi pelajar. Ataupun you nak ukur apa nama tu, kemahiran pelajar. So you buatkan soal selidik ada 10 item, 20 item, terserah. And then item-item itulah nanti yang you bentangkan. Alright. Ni dia punya ceritakan instrumen tentang apa yang ingin dikumpul, bagaimana dibangunkan, bagaimana proses ujian pengesahan dilakukan. Itu antaranya. The same thing untuk tujuan kajian kualitatif, protokol temu bual. Dalam sini saya ada share contoh ni. Ni contoh instrumen ni saya ada share. Ini satu protokol temu bual, satu lagi soal selidik. Nanti you tengoklah. Ini contoh protokol temu bual. Macam mana kita setkan senarai-senarai soalan yang berkaitan dengan isu yang kita nak explore. Isu yang kita nak explore, yang kita nak teroka daripada kita punya subjek. Sedangkan yang ini soal selidik ni sebagai contoh lah. Macam mana orang ni buat. Saya bagi contoh. Bukan kata yang ini yang terbaik. Tetapi ini contoh sajalah. Okay. Dia melihat kepada persepsi. Persepsi. So dia bangunkanlah item-item tu. And then dia bagikan respon dalam bentuk skala 5 mata. Setuju, sangat tak setuju. Dan sebagainya. Okay. Dalam you punya proposal tu, you come out dengan, bukan nak kata detail macam gini, tetapi you ceritakan dia punya konstruk dia apa. Apa konstruk yang ingin dikaji, permasalahan yang ingin dikaji. So kalau katakanlah macam tu, contohnya gini, persepsi ibu bapa. You tulis kat situ ada berapa? 20 item. 20 item. Kemudian kat sini katalah persepsi ibu bapa terhadap ni pula ada 20 item. Apa item-itemnya, then you boleh masukkanlah sebagai contoh. Yang inilah nanti yang you bentangkan. Okay. Dia tak adalah sampai you edar, tak sampailah you edar, tapi at least prosesnya tu you nampak. Okay. Ada soalan lain? Ni pun sama, saya ada masukkanlah video
contoh. Dah tengok dah contoh video ni? Dah cuba tengok. Siapa yang dah cuba tengok? Ni references, qualitative study. Dah baca ni? Siapa yang dah baca? Senyap aja. Mesti belum baca ni. Cubalah baca. Kalau tak nanti. Ni satu lagi kuantitatif. Ni Introduction to Statistics, Introduction to SPSS. Dah cuba tengok-tengok ni. Ni Introduction to Statistics. Yang ini pula Introduction to SPSS. SPSS ni software. Okay. Software. And then yang statistics tu analisis statistics. Software SPSS yang digunakan untuk membuat analisis statistics tu. And then bila cerita statistik ni adalah jenis-jenis statistik. Jenis-jenis statistik. Okay. Ini yang perlu dipahami lah. Tengok-tengoklah. Alright. Okay. That's it. Ada yang nak tanya? Sekejap ya. Saya tak pasti, dalam rekod ni ada 9. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa belum register tu, tolong semak. Okay, cuba rekodkan dia punya attendance tu. Okay, buat lagi. Okay, last one. Alright. Alright, ada soalan? Kalau tak ada, untuk kelas yang akan datang, kita cuba discuss berkenaan dengan instrumen. Dan cuba semak contoh instrumen tu, especially protokol temu bual tu. Protokol temu bual tu, yang you boleh semak dekat situlah. Dan kita cuba discuss berkenaan dengan instrumen dan macam mana proses kita membangunkan instrumen dalam kajian kualitatif. Proses menguji kebolehpercayaan, menguji kesahan, itu antaranya kita cuba semak lah. So, tolong baca-baca dulu berkenaan dengan topik instrumen dalam kajian kualitatif. Alright? Okay guys, so terima kasih banyak for your time. So, take care, jaga diri baik-baik. Sekarang ni tengah macam gini, jangan leka supaya sentiasa menjaga SOP lah. Kalau nak pergi ke mana yang tak perlulah. Dia tak ada masa untuk sekarang ni reduce activity leisure sana kemari supaya kita dapat reduce the chances to get infected. Alright?
So, thank you very much. Jumpa lagi minggu depan. Selamat berehat. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.